Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Fadila dan rakan-rakan yang saya kasihi. Hari ini kita grup 4 ingin membentangkan tajuk bernama Etika dan Peradaban Pelbagai Tamadun. Yang tajuk ini dia terbagi kepada 3 bahagian, iaitu Tamadun Cina, Tamadun India dan Tamadun Barat. Nama saya Eng Jiaxin. So saya ingin membentangkan sedikit tentang Tamadun Cina. Tamadun Cina ini dia berasal dari Sungai Huanghe ataupun dikenali sebagai Sungai Kuning. Tamadun ini dia dikaji bermula kira-kira 2000 sebelum Masehi. So dia merupakan antara tamadun yang tertua di dunia lah. Dan tamadun ini berkesinambungan hingga sekarang. So kita kita ingin memberitahu macam mana dia mampu menghadapi ancaman budaya yang luar dan berkesinambungan sehingga kini. Yang faktor dia pertama ialah mereka mengamalkan tradisi kampung atau sistem ekonomi tani. Kita difahamkan bahawa zaman dahulunya kita mengembangkan negara menggunakan pertanian. Kita mengembangkan sektor pertanian. So, masyarakat Cina mengamalkan sistem ekonomi tani. Sistem ekonomi tani ini dia structure dia macam ini. Dia berasaskan daripada sistem keluarga. Maksud dia sebagai contoh lah. Dia ada 1 hektar tanah. 1 hektar tanah ini diuruskan oleh satu keluarga. So, keluarga Tan, keluarga Eng, keluarga Qi masing-masing mempunyai 1 hektar tanah. Dan mereka akan mengembangkan pertanian mereka sendirilah masing-masing. So, ini lebih sistematik, penerokannya lebih sistematik. Di samping itu, mereka mengenali zaman dia ada berbagai dinasti. So, mereka memperkenalkan sistem tali air dan saliran yang lebih maju. Disebabkan sistem kekeluargaan ini dimajukan, diperkenalkan, ini memberikan semangat kekitaan dari kampung ke negara, negeri. Seterusnya, faktor kedua ialah sistem kekeluargaan atau dikenali sebagai sistem klan lah. Sistem kekeluargaan ini maksudnya yang pertanian ini diuruskan oleh satu keluarga saja. Sebagai contoh, dalam kawasan A ini tinggal satu klan. Satu klan ini dia punya ketua dia. Nama dia Ali. So, kawasan tersebut ditinggal oleh saudara mara Ali saja. Saudara mara Ali termasuk makcik Ali, datuk Ali, abang Ali dan sebagainya. So, dengan sistem klan yang ini, kerajaan dapat memberikan kebajikan secara sistematik lah. Dia tak ada meminggirkan salah satu keluarga kan. So, mereka dapat mendapatkan kebajikan daripada kerajaan mereka seperti peluang pendidikan, sistem perkhidmatan dan sebagainya. Dengan sistem klan yang ini, mereka dapat tahu siapa yang in charge dalam menguruskan baja, menguruskan wang. So, kerjasama ekonomi ini sudah dapat dicapai. Yang ketiga, pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Iaitu maksud dia, masyarakat ini mempunyai peraturan-peraturan dia sendiri. So, rakyat dikawal oleh peraturan. So, macam ini seperti pasal ini COVID-19 kan. So, kita rakyat dikawal oleh PKP. Kita mengikut peraturan PKP dan undang-undang negara. So, rakyat lebih teratur
dia lebih terurus, mudah diurus oleh kerajaan lah. Yang keempat, masyarakat Cina hormat kepada tradisi dan budaya asal mereka. Maksud dia, walaupun mereka ada pergi ke klan lain, pergi ke negara lain, mereka ada touch dekat budaya yang lain. Tapi mereka masih hormat kepada budaya asal mereka sendiri. Maksud dia tidak akan campur dengan budaya yang lain mereka yang dapatlah. Mereka hormat kepada budaya asal mereka. Okey, dengan faktor-faktor yang ini, dia wujudnya masyarakat yang berdikari, bebas daripada pengaruh lain dan mempertahankan keaslian budaya mereka. So, seterusnya saya akan membincangkan terhadap etika dalam citra masyarakat Cina. Citra etika ini ada terbagi kepada 5, iaitu Tian dan Di, Wu Xing, Yin dan Yang, Zhong Yong, dan Da Tong dan Dao. Okey, etika yang pertama ialah konsep Tian dan Di. Kenapa wujud konsep ini? Disebabkan konsep ini dipercayai pada masyarakat Cina dahulu. Mereka mempercayai ada konsep dualisme, iaitu kewujudan dua alam. Dua alam ini ialah Tian dan Di. Tian merujuk kepada langit ataupun dikenali sebagai syurga. Di pula merujuk kepada bumi ataupun makhluk-makhluk yang tinggal di bumi lah, seperti manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya lah. So, masyarakat Cina pada masa tu mempercayai yang dewa-dewa berkuasa lah tinggal di Tian. Dan dewa-dewa ini amat berkuasa untuk menentukan nasib manusia, makhluk-makhluk yang tinggal di Di. So, yang konsep ini banyak mempengaruhi pemikiran masyarakat Cina pada masa itulah terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di Di, iaitu pada alam sekeliling kita lah. Contohnya macam banjir. Banjir ini pada masyarakat masa tu mereka ingat bukan secara kebetulan lah. Mestilah kita yang buat salah. So mereka ingat banjir ini merupakan amaran daripada dewa-dewa di Tian, merupakan amaran daripada Tian lah yang bagi hukuman kepada kita disebabkan mungkin kita yang berbuat salah ke pemerintahan di dinasti ini terlalu zalim ke dan sebagainya lah. Manakala pula ialah Wu Xing. Wu ini merujuk kepada 5. Xing pula ialah unsur ataupun elemen lah. Dan Wu Xing ini dikenali sebagai 5 unsur ataupun 5 penggerak utama alam. Yang 5 elemen ini ialah logam, tanah, api, kayu dan air. Dan pada masyarakat dululah mereka mempercayai setiap unsur ini mempunyai peranan masing-masing dan unsur-unsur ini dapat membawa kesan kepada alam. So, as in the jadual lah, dia ada satu cycle, macam cycle, dia punya arrow lah. Yang arrow hitam ini bermaksud creation. Sama maksud seperti macam hidup bersama lah. Contoh dia lah, api dengan kayu. Kayu dia ialah pokok kan. Kalau kita letak api di tepinya, kayu dia dapat terbakarkan. Dan kedua-dua unsur ini dapat wujud. That's called creation. Manakala pula ialah arrow yang putih ini.
dia opposite kan. So maksud dia restricts. Maksud dia tidak boleh hidup bersama lah. Contohnya macam air dengan api. Dia dalam elemen kan, air dengan api. Apabila api gunakan air yang banyak, then dia akan terpadamkan. That's called restricts. Dalam using ini, dia ada yang dapat hidup bersama dan tidak boleh hidup bersama. So dia macam ada kelebihan dan keburukan lah. Kena seimbang. Dan mengikut using ini, ada kewujudan satu gelaran iaitu Chunzi. Dalam bahasa Cina ialah Junzi. Dalam pusingan Wangsa lah. Wangsa ialah dinasti. Disebabkan masyarakat Cina ada banyak dinasti lah. Kalau mengikut history. So maksud Chunzi ni maksudnya macam orang yang sempurna lah. Dia buat yang baik je. Dia tak ada buat perkara-perkara yang jahat seperti bunuh orang, pukul orang. Itu tak ada. So kelahiran Chunzi ini berlaku. Dan using ini digunakan dalam setiap kehidupan seharian. Macam medik. Medik dan kita buat penyembahan nenek moyang ke, feng shui ke. Kita masyarakat Cina telah menggunakan using ini dalam setiap barang yang kita buat dalam kehidupan harian lah. Tidur ke, makan ke, kita pun mengikutkan using ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Humaira dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai etika dalam citra masyarakat Cina. Etika yang seterusnya adalah Yin dan Yang. Yin dan Yang diasaskan oleh Lao Tzu yang merupakan pengasas kepada ajaran Taoisme ataupun falsafah Taoisme. Jadi Yin dan Yang ini menjelaskan tentang perubahan dan kreativiti kosmik, di mana kreativiti kosmik membawa maksud segala yang berkaitan dengan alam semesta. Perkaitan antara konsep Yin dan Yang serta maksud kepada kreativiti kosmik dapat dilihat apabila konsep Yin dan Yang itu sendiri digambarkan sebagai sesuatu dalam alam semesta yang mempunyai aspek yang berlawanan, iaitu ada yang putih dan ada yang hitam. Yin dan Yang diwakili dengan satu bulatan di mana di dalam bulatan tersebut terdapat warna hitam dan warna putih. Warna hitam diwakili oleh Yin, manakala warna putih diwakili oleh Yang. Contoh yang berkait rapat dengan Yin dan Yang adalah Yin mewakili alam bumi iaitu alam fizikal dan material, manakala Yang mewakili alam langit atau alam spiritual. Jadi, jika kita lihat dalam lambang Yin dan Yang, dua warna yang berlainan mewujudkan sifat yang berlawanan. Jadi, sifat berlawanan antara Yin dan Yang dapat mewujudkan keseimbangan dan melengkapi antara satu sama lain. Kita juga dapat melihat contoh yang lain seperti Yin ini dilambangkan sebagai neraka, bulan, kegelapan dan tenaga negatif. Manakala Yang dilambangkan sebagai syurga, matahari, terang dan tenaga positif. Untuk konsep ataupun etika yang seterusnya iaitu Zongyong, dikenali sebagai doktrin kesederhanaan atau maksud yang lain adalah kesederhanaan dan keseimbangan di dalam praktis norma asasi manusia. Zong membawa maksud tidak terlampau ataupun tidak terlebih atau tidak terkurang. Manakala Yong membawa maksud tidak terlalu menonjol dan juga tidak hilang kelakuannya. Zongyong adalah satu tema di bawah ajaran Konfusianisme yang memberikan penekanan kepada pemikiran dan kelakuan serta hubungan masyarakat. Di mana kita boleh lihat contoh yang berkait rapat dengan sifat Zongyong atau kesederhanaan apabila kita melakukan pembelanjaan. Jadi, sekiranya kita ingin melakukan pembelanjaan ataupun membeli belah, hendaklah dilakukan secara sederhana untuk mengelakkan pembaziran. Konsep Zongyong juga boleh diaplikasikan dalam hubungan berkawan ataupun adab berkawan di mana kita sepatutnya tidak terlalu rapat ataupun terlalu renggang dengan rakan-rakan sama ada sesama jantina ataupun berlainan jantina. Dan kita tidak sepatutnya menunjukkan kekayaan atau gaya hidup secara mewah dan melampau. Sekiranya kita mempunyai kelebihan ataupun kemudahan khususnya daripada
segi kewangan, kita tidak sepatutnya menonjolkan atau menunjukkan kemewahan kita sehingga timbulnya rasa tidak senang dalam kalangan masyarakat, tetapi sebaliknya menggunakan kemudahan tersebut untuk membantu orang yang lebih memerlukan. Jadi dengan melakukan demikian, iaitu bersifat kesederhanaan dalam kehidupan, kita dapat mewujudkan keharmonian tanpa berlakunya pergaduhan dan pertelingkahan yang tidak berfaedah dan tidak berasas disebabkan sifat angkuh manusia. Etika yang terakhir adalah datung dan dawa. Dawa membawa maksud jalan ataupun the way, di mana konsep ini boleh dijumpai dalam kitab Doisma yang dirujuk sebagai sesuatu yang agung. Jadi kita boleh simpulkan bahawa dawa adalah suatu prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya, iaitu tempat asal usul segala benda hidup ataupun masyarakat. Disebabkan dawa ini adalah tempat asal usul segala benda hidup ataupun masyarakat ataupun makhluk, sekiranya kita melaksanakan pentadbiran berasaskan dakwah, maka kebahagiaan dan kebaikan kepada seluruh rakyat dapat dijamin. Jadi secara keseluruhannya, datung dan dakwah ni adalah satu set peraturan etika ataupun tata tertib moral yang perlu diikuti oleh seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Seterusnya adalah 5 hubungan wulun dan juga 5 sifat mulia wucang. Jadi kedua-dua 5 hubungan wulun dan juga 5 sifat mulia wucang ini banyak berkait rapat dengan ajaran Konfusianisme. Jadi kalau kita lihat pada 5 hubungan wulun, terdapat 3 hubungan yang berkait rapat dengan kekeluargaan, manakala 2 hubungan yang berkait rapat dengan masyarakat. Hubungan yang pertama adalah antara ibu bapa dan anak. Dalam ajaran Konfusianisme, ajaran tersebut sangatlah menekankan sifat taat dan patuh kepada ibu bapa yang dikenali sebagai prinsip filial piety. Dan dalam ajaran Konfusianisme juga, dia menekankan mengenai kepentingan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak untuk menghormati dan menjaga kedua orang tuanya ataupun ibu bapa serta tanggungjawab ibu bapa yang perlulah menyayangi dan menjaga kebajikan anak-anak. Seterusnya adalah hubungan antara suami dan isteri. Jadi daripada perkataan suami dan isteri ni, kita boleh faham bahawa suami bertindak sebagai seorang ketua keluarga manakala isteri perlulah patuh kepada suami. Jadi dalam masyarakat Cina, kedudukan isteri diletakkan lebih rendah daripada suami, iaitu seorang isteri mestilah taat dan patuh terhadap suami. Jadi bagi kaum perempuan, semasa kecil sebelum dia berkahwin, dia perlu patuh kepada ayahnya, dan sekiranya ayahnya meninggal dunia, dia perlu patuh kepada abangnya. Dan sekiranya dia telah berkahwin, dia hendaklah mematuhi suaminya, dan apabila berlakunya kematian suaminya, hendaklah mematuhi anak lelakinya. Seorang isteri haruslah mematuhi dan menghormati keluarga mertuanya sama seperti ketaatan dan kehormatan yang diberikan kepada suaminya. Maka para isteri mempunyai kewajipan untuk berkhidmat kepada keluarga mertuanya sebagaimana mereka berkhidmat kepada suami dan ayah mereka sendiri. Disebabkan tanggungjawab isteri yang memainkan peranan penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan, suami juga harus memberikan penghormatan dengan menghormati pengorbanan dan ketaatan yang diberikan oleh para isteri. Sebagai contoh, suami perlulah bersifat jujur terhadap isteri dan dengan cara itu, isteri juga dapatlah patuh kepada suami. Okay, hubungan yang ketiga adalah hubungan antara adik-beradik ataupun saudara mara. Jadi, dalam hubungan antara adik-beradik ataupun saudara mara ini, wujudnya satu konsep hubungan orang tua dan juga orang muda di mana menurut istiadat, orang tua haruslah melayan orang muda dengan penuh kasih sayang dan orang muda haruslah melayan orang tua dengan hormat. Asas ini perlulah diterapkan dalam semua hubungan yang melibatkan orang tua dan orang muda serta menjadi kunci utama dalam hubungan. Namun begitu, dalam hubungan ini kepatuhan daripada orang muda sangatlah dituntut dalam ajaran Konfusianisme. Hubungan yang keempat adalah hubungan raja dan rakyat. Hubungan raja dan rakyat membawa maksud golongan atasan perlulah menjaga orang bawahan, manakala orang bawahan perlu mengikut perintah orang atasan. Jadi sebagai contoh kita boleh lihat seorang pemimpin ataupun raja perlulah mempunyai sifat keperimanusiaan, manakala pegawainya perlulah menunjukkan taat setia. Jadi sekiranya kita mempunyai pemimpin yang layak menjadi pemimpin dan dia mempunyai orang bawahan yang berkhidmat secara penuh dan tak setia terhadap kepemimpinannya, maka sebuah kerajaan yang baik dapat diwujudkan. Dan daripada kewujudan sebuah kerajaan tersebut, maka ia dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk. Dan di mana keputusan yang dilakukan oleh pemimpin
dapat dilakukan berasaskan kemaslahatan umum, bersifat lemah lembut terhadap rakyat negaranya dan juga rakyat yang tinggal di negara lain. Okay. Yang terakhir adalah hubungan antara rakan-rakan. Jadi hubungan antara rakan-rakan ini sebenarnya ditandai dengan keikhlasan dan keseimbangan. Kawan yang baik dapat menambahkan kebaikan dalam diri seseorang. Seseorang manusia sebenarnya tidak boleh memilih sahabat hanya berdasarkan paras rupa, harta benda, kedudukan, pangkat, keturunan dan unsur-unsur kebendaan, dan sebenarnya tidak akan menjamin keikhlasan dalam sesuatu persahabatan. Okey. Jadi satu hubungan persahabatan yang baik dan ikhlas dapat dinilai ataupun dapat diwakili berdasarkan budi pekerti dan akhlak. Seseorang kawan juga ataupun rakan perlulah dilayan dengan bijaksana dan baik. Sebagai contoh, kita perlulah memanggil rakan kita dengan panggilan yang baik dan elakkan daripada melakukan sesuatu perkara yang mengguris hati mereka. Bagi 5 sifat mulia iaitu wucang. Sifat yang pertama adalah rin iaitu peri kemanusiaan. Dalam ajaran Konfusianisme, nilai rin ini sebenarnya membezakan antara manusia dan juga haiwan, di mana manusia dapat mewujudkan sifat baik hati, belas kasihan, bertanggungjawab dan bertindak berdasarkan akal dan fikiran, berbanding dengan haiwan yang tidak mempunyai akal. Jadi sebagai contoh kepada sifat rin ataupun peri kemanusiaan apabila seseorang itu menghadapi penyelewengan dalam hak kemanusiaan. Jadi sekiranya mereka menghadapi situasi sebegini, mereka menentang secara aman. Dan contoh yang lain adalah tidak mementingkan diri sendiri. Okay. Untuk sifat yang kedua adalah yi ataupun kebenaran. Jadi menurut Fu Yonglan, ye ini bererti keadaan yang seharusnya terjadi tanpa syarat, di mana setiap orang mempunyai perkara serta tugas tertentu yang perlu dilakukan, dan dari sudut etika, ye ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan kerana kebenaran. Sebagai contoh, raja hendaklah bersifat seperti raja, pembesar hendaklah sifat seperti pembesar, ayah dan ibu perlulah bersifat seperti ayah dan ibu, manakala anak perlulah hendak bersikap seperti anak, iaitu menjalankan tanggungjawab masing-masing berasaskan kebenaran. Dan contoh lain yang boleh dikait rapatkan dengan perkataan yi ataupun maksud kebenaran adalah berani menyatakan kebenaran. Okay. Yang ketiga adalah li ataupun kesompanan. Li ini adalah merujuk kepada kepentingan upacara dan kelakuan budi bahasa, iaitu peraturan-peraturan bagi tingkah laku yang betul. Sebenarnya li ni adalah satu set nilai-nilai yang diajar oleh orang terdahulu untuk menghasilkan satu masyarakat yang teratur dan harmoni. Jadi menurut Kung Lee, li ni adalah satu kaya ukur teragung bagi semua perkara politik, sosial dan individu, di mana ia membawa maksud konsopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara. Kepentingan sifat li dapat digambarkan apabila setiap manusia perlulah dianggap sebagai seorang tetamu yang sangat penting. Oleh itu, manusia hendaklah bertindak berbudi bahasa tanpa mengira daripada peringkat seseorang tersebut. Jadi, maksudnya di sini, li adalah menyuruh kita untuk saling menghormati dan patuh kepada norma hidup insan serta masyarakat tanpa mengira peringkat umur seseorang tersebut. Untuk sifat yang keempat, iaitu qi atau zi, membawa maksud kebijaksanaan. Menurut Konfusius, iaitu pengasas kepada ajaran Konfusianisme, menyatakan bahawa kita sepatutnya mempunyai keseimbangan dalam memiliki sifat mulia, iaitu kita tidak boleh hanya mempunyai sifat kebijaksanaan tetapi tidak mempunyai sifat kemanusiaan dan sebaliknya. Dalam konteks qi ataupun zi ini dapat dikait rapatkan dengan konteks menuntut ilmu. Okey, contoh penggunaan sifat mulia qi adalah bijak melakukan keputusan. Dan sifat yang terakhir iaitu sin ataupun layak dipercayai menunjukkan bahawa seseorang manusia hendaklah memiliki sifat yang layak dipercayai. Kerana melalui sifat tersebut, orang lain boleh memberikan kepercayaan kepada kita dan mempercayai kita dalam pelbagai konteks. Jadi sifat layak dipercayai adalah satu landasan utama dari semua hubungan manusia di dunia ini. Jadi demikian jugalah sekiranya kita melihat dalam konsep pemerintahan, seseorang pemerintah yang dilantik jadi pemerintah adalah kerana ia adalah orang yang dipercayai oleh rakyat. Assalamualaikum, nama saya Fatih Azhara. Seterusnya saya akan sambung dengan Tamadun India.
Tamadun India ni ialah tamadun yang tertua dan unik, terutamanya dari segi keagamaan. Dia berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa. Dia ada beberapa agama seperti Jain, Buddha, Hindu dan Sikh. Agama yang dianuti oleh masyarakat India ni, dia mempunyai pengaruh dalam kehidupan seharian. Sebab dia, setiap agama mempunyai nilai-nilai etika yang diamalkan oleh masyarakat India. Tapi, kebanyakan prinsip etika dalam masyarakat tamadun India ni diambil dari konsep yang sama, iaitu Dharma, hukum alam semesta. Seterusnya ialah etika di dalam citra semesta masyarakat India. Yang elemen-elemen penting dalam ajaran tamadun India ni ialah first, nilai-nilai manusia. Contohnya nilai moral, rohani dan etika. Yang keduanya ialah holisme. Contohnya adalah kesatuan dan perpaduan sesuatu masyarakat. Seterusnya adalah sumber rujukan masyarakat tamadun India. Dia ada 7. Veda, Bhagavad Gita, Manusmriti, Ramayana, Kama Sutra, Jataka dan Dhammapada. Yang first, Veda. Veda ni ialah kitab suci yang utama dan tertua dalam agama Hindu. Veda ni ialah sumber utama kepada konsep Dharma. Dia ada beberapa jenis. Kitab ni ialah kitab Veda ni. Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda dan Atharva Veda. Yang kedua ialah Bhagavad Gita. Kitab ni ialah bahan rujukan dalam bahasa Sanskrit. Dia menceritakan tentang dialog antara Krishna dan anak muridnya, Arjuna. Dalam kitab ni dia ada 700 ayat-ayat suci dalam agama Hindu yang memberikan panduan terhadap keinsafan diri. Yang ketiga ialah Manusmriti. Manusmriti ni ialah teks undang-undang yang paling awal dan berwibawa yang dirujuk oleh orang Hindu. Kat dalam tu dia menyentuh pelbagai aspek kehidupan, contohnya perkahwinan, kewajipan lelaki dan wanita dalam syariat masyarakat dan upacara penebusan dosa sebab langgar kod tata laku. Yang keempat ialah Ramayana. Dia ni mengisahkan tentang perjalanan Rama. Dia mengetekankan nilai sosial dan penceritaan Rama yang mengorbankan semua kesenangannya demi kerajaannya. Yang kelima, Kama Sutra. Kama Sutra ni dia macam menjaga nafsu, cara untuk menjaga nafsu, membuang ego, menahan diri, mengujarkan sifat cinta, kehidupan keluarga dan beberapa aspek kehidupan. Yang keenam ialah Jataka. Jataka ni dia menyampaikan nilai-nilai pengorbanan diri, moral dan kejujuran melalui kumpulan kisah dongeng. So dalam tu dia ada 547 buah puisi dan cerita yang mewakili penjelmaan Siddhartha Gautama dalam bentuk haiwan dan manusia. Yang last sekali ialah Dhammapada. Dhammapada ni ialah koleksi ayat-ayat ajaran agama Buddha. So dalam tu dia ada mengandungi kebenaran iaitu Dhamma yang merupakan satu nasihat dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan dalam hubungan manusia. Seterusnya, saya Nurul Nabila binti Zulkarnain akan membentangkan tentang prinsip dan etika dalam masyarakat India. Pertama sekali adalah prinsip utama dalam etika India. Terdapat 3 perkara dalam prinsip etika India. Pertama adalah Dharma. Dharma ni adalah konsep keharmonian untuk semua makhluk. Dia merangkumi hukum alam semesta. Maksudnya setiap pencapaian semua makhluk tu perlulah melalui hidupan yang sempurna, yang tak ada buat dosa, tak ada buat jenayah, dan masa depan seseorang tu adalah dipengaruhi oleh kelakuan seseorang terhadap persekitaran. Maksudnya kalau dia buat baik, baiklah masa depan dia. Kalau dia buat jahat, jahatlah masa depan dia. Okey, itu adalah Dharma. Kedua adalah Satya. Satya ni adalah konsep amanah dan kebenaran. Maksudnya kehidupan seseorang itu akan lebih aman dan mendapat kemuliaan sekiranya bersifat jujur dan amanah. Seterusnya adalah Ahimsa. Ahimsa ni merupakan konsep belas kasihan dan mereka masyarakat India mengamalkan konsep Ahimsa
sesama manusia dan hidupan lain. Contohnya seperti haiwan, tumbuhan. Okey. Seterusnya adalah prinsip lain dalam masyarakat India. Terdapat 3 perkara. Pertama sekali adalah arta. Arta ni seseorang itu perlulah bekerja bagi memperoleh kesenangan hidup, bagi menampung kehidupan keluarganya, tapi perlulah mengikuti asas-asas dharma dengan mematuhilah konsep keharmonian semua makhluk tu. Contohnya dengan didapat gaji, dia bantu golongan miskin, dia bantu golongan yang memerlukan. Seterusnya adalah konsep vidu. Vidu ni seseorang itu perlulah mempunyai nilai rohani yang sempurna dengan membebaskan dirinya daripada hal-hal dunia. Maksudnya macam kata senangnya macam janganlah buat benda-benda lara. Lara tu macam benda yang melalaikan. Macam itulah. Lepas tu seterusnya adalah kama. Kama ni harta benda yang diperolehi oleh seseorang tu perlulah dinikmati dan digunakan untuk kebaikan. Contohnya macam kalau orang tu dah bekerja, dah ada gaji, dia bolehlah belilah apa-apa daripada gaji dia, tapi dalam masa yang sama dia perlulah kena bersedekah, bantu orang miskin, kena seimbanglah kedua-duanya tu. Okay, seterusnya adalah nilai-nilai etika dalam masyarakat India. Pertama sekali adalah masyarakat India ni dia mengangkat darjat wanita. Maksudnya seseorang wanita perlulah menjaga kedaraannya ataupun menjaga maruah diri. Seseorang wanita juga perlulah taat dan setia kepada suaminya. Seterusnya adalah hidup bermaruah dan kenal malu. Maksudnya, hidup sederhana dan bersedekah itu lebih baik daripada hidup bermewah-mewahan dan kaya raya daripada hasil pendapatannya itu adalah daripada hasil pendapatan yang hina ataupun hasil pendapatan yang haram. Seterusnya adalah menjaga kebersihan. Selain daripada membersihkan badan, jiwa seseorang juga perlulah dibersihkan. Dan masyarakat India ni dia ada yang amalkan dia makan makanan vegetarian saja. Kerana mengikut kepercayaan mereka, dengan makan makanan vegetarian dapat elakkan penyiksaan pada sebarang kehidupan. Seterusnya adalah menghormati orang tua. Masyarakat India mengamalkan konsep Dewi Ibu. Tuhan dikatakan bersifat keibuan. Jadi mereka ni sangat taatlah kepada ibu bapa kerana mengamalkan konsep Tuhan Ibu tu. Dan akhir sekali adalah meraihkan tetamu. Masyarakat India percaya bahawa tetamu itu bersamaan dengan Tuhan. Maksudnya tuan rumah perlulah memberi layanan yang 5 star dekat tetamu. Walaupun tetamu tu musuh mereka ataupun dia benci tetamu tu, tapi dia perlu bagi layanan yang terbaik dekat tetamu itu. Jadi saya akan teruskan dengan etika dan peradaban pada masyarakat barat, iaitu pada zaman Greek klasikal. Pertama, definisi falsafah. Perkataan falsafah diperkenalkan oleh Pythagoras pada 500 sebelum Masihi. Perkataan falsafah berasal daripada kata akal filosofi, iaitu mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggeris, to love wisdom. Jadi antara tokoh-tokoh Greek yang terkenal pada era antiquity adalah Socrates, Plato dan Aristotle. Jadi pada zaman Greek, terdapat 2 bahagian falsafah, iaitu falsafah klasik dan falsafah moden. Falsafah klasik atau nama lainnya adalah antiquity, manakala falsafah moden adalah Hellenistic. Jadi saya akan terangkan tentang falsafah klasik. Sistem dan nilai etika barat bermula pada Yunani kuno atau klasik. Yunani dalam bahasa Melayu Yunani, dalam bahasa Inggeris adalah Greek. Jadi selepas kelahiran agama Kristian, falsafah antiquity terus berkembang ke pusat-pusat pengajian Kristian seperti di Rom, Syria dan Alexandria. Jadi falsafah klasik ni dah bermula daripada Yunani purba lagi, iaitu pada 776 hingga 323 sebelum Masihi hinggalah ke kelahiran agama Kristian. Seterusnya, aliran-aliran pemikiran seperti Stoicism, Epicureanism dan Neoplatonism adalah antara beberapa aliran penting yang wujud selepas era antiquity yang dikenali dengan era Hellenistic ataupun Roman. Jadi pemikiran
aliran-aliran pemikiran inilah yang wujud selepas falsafah klasik. Jadi pada falsafah moden ni berlaku selepas abad ke-17 dan sehingga pada era moden dan pasca moden. Falsafah moden ni telah meminggikan peranan agama dan menjadi sebati dengan sains tabi'i dan ilmu-ilmu empirikal. Falsafah barat ni dia meminggikan peranan agama dan telah mengambil alih peranan wahyu, dan dalam setengah keadaan falsafah menjadi musuh kepada teologi dan juga agama. Jadi falsafah barat ni tertumpu pada pragmatik dan utilitarian yang terpisah daripada pencipta, kerana peranan agama tu dah tidak digunakan dan hanya bersifat pemikiran manusia semata-mata. Seterusnya, nilai etika. Jadi nilai etika ni terdapat di dalam nasihat-nasihat tokoh-tokoh Greek. Yang pertama, Pythagoras. Pythagoras banyak berfalsafah tentang menghargai nyawa, iaitu nyawa manusia dan juga manusia haiwan. Tokoh Plato pula dikaitkan dengan amalan vegetarian dan larangan menumpahkan darah manusia dan haiwan. Plato menerima falsafah sebagai tidak lain daripada pengetahuan dan kajian yang mendalam tentang segala benda yang ada, manakala ahli falsafah pula disebut sebagai manusia yang cintakan kebenaran, iaitu falsafahnya berpandukan kepada kebenaran dan bukan hanya pada pemikiran semata-mata. Aristotle pula menakrifkan falsafah sebagai disiplin ilmu yang menelidik asas dan sebab kepada semua benda yang wujud di alam ini, iaitu dia selidik dan membuat pemerhatian atas setiap apa yang berlaku dan setiap apa yang wujud di alam fana ini. Dan dia juga mendakwa bahawa matlamat ilmu akhlak bukan setakat untuk mengetahui apakah itu kebaikan dan keburukan sahaja, tetapi apa yang lebih utama adalah untuk seseorang menjadi baik. Jadi falsafahnya bukan sahaja mengetahui tentang baik dan buruk sesuatu benda, tetapi juga untuk menjadikan seseorang tu lebih baik dan beretika. Pada masyarakat Greek, nilai dalam masyarakat mereka adalah nilai kebaikan atau virtue. Konsep kebaikan iaitu virtue dan individu yang dianggap baik dan terhormat oleh masyarakat Greek pada ketika itu adalah individu yang mempunyai kemampuan tinggi dalam bidang politik dan sosial. Jadi pada masyarakat Greek, individu yang dianggap baik itu adalah individu yang tinggi dalam bidang politik dan sosial. Dalam soal agama pula, masyarakat Greek menganut berbagai-bagai agama dan menyembah banyak tuhan seperti Olympus, Zeus, Dionysus dan lain-lain. Seterusnya, tahap aliran etika Greek. Jadi tahap aliran ini adalah tahap pemikiran setiap tokoh. Jadi yang pertama adalah tahap aliran pemikiran Pythagoras. Jadi Pythagoras ada menerangkan tentang konsep keabadian roh, iaitu roh yang baik akan hidup semula dalam jasad yang baik, manakala roh yang jahat pula akan menjelma ke dalam jasad yang jahat. Jadi kepribadian seseorang itu bergantung kepada rohnya. Kehidupan semula mereka bergantung kepada roh mereka yang baik akan menjadi baik dan roh yang jahat pula akan menjelma dalam jasad yang jahat. Dan seterusnya, konsep kesederhanaan ataupun mean merupakan titik pertengahan di antara dua perkara yang ekstrim.
Selain itu, teori pertentangan, theory of opposite, di mana had dianggap baik dan tidak ada had dianggap tidak baik. Seterusnya, tahap pemikiran Socrates dan Plato. Socrates ni adalah bapa ilmu etika dan akhlak Greek. Jadi Plato pula merupakan anak murid pada Socrates dan menganalisis teori dan pemikiran Socrates. Socrates mengatakan kebaikan adalah ilmu. Orang yang berilmu tidak akan melakukan kesalahan. Jadi, apabila seorang tu mempunyai ilmu, jadi mereka adalah orang yang baik dan tidak melakukan kesalahan. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi akhlak manusia ialah kebebasan, tanggungjawab, emosi, nafsu, niat, undang-undang, adat dan agama. Jadi kebebasan ni antara faktor yang mempengaruhi akhlak manusia. Apabila terlalu mendapat kebebasan dalam berfikir sehingga tidak bergantung kepada kebenaran, dan juga nafsu yang jahat, niat yang tidak baik, tidak mengikuti undang-undang adalah faktor yang mempengaruhi akhlak manusia. Jadi seterusnya adalah tahap pemikiran etika Aristotle. Etika berasal daripada adat ataupun kebiasaan, kerana ia adalah hasil daripada proses membiasakan diri dalam melakukan sesuatu kebaikan seperti adil, berani dan dermawan, sehingga kebaikan tersebut menjadi akhlak ataupun adat kebiasaan kepada seseorang. Jadi etika ni adalah pada definisi modennya seperti habit. Jadi kita buat sesuatu yang baik secara berterusan, jadi kita dah terbiasa dengan perkara tersebut dan secara automatik ia akan menjadikan sebahagian daripada akhlak kita. Jadi bila kita terbiasa melakukan kebaikan, jadi akhlak kita pun secara automatiknya pun baik juga. Jadi etika wujud dan terjana dalam jiwa setiap manusia. Jadi jiwa setiap manusia ni terbahagi kepada dua, iaitu jiwa rasional dan jiwa tidak rasional. So, jiwa rasional ni adalah kebijaksanaan, falsafah, kemahuan untuk belajar, ingatan dan sebagainya. Manakala jiwa tidak rasional pula terdapat pelbagai kebaikan moral seperti kesederhanaan, keadilan, keberanian dan lain-lain akhlak mulia. Jadi 3 unsur penting dalam jiwa manusia iaitu perasaan, kudrat dan keadaan jiwa. Baiklah, seterusnya kita bergerak pula kepada zaman Helenistik dan Kristian. Zaman ini bermula selepas kematian Aristotle pada 322 before Christ sehingga wujudnya falsafah moden pada kurun ke-17 Anno Domini. Pada zaman ini, falsafah masih lagi berpusat di Athens, tetapi namanya telah dikenali sebagai falsafah Helenistik dan falsafah Rom. Falsafah ini mempunyai 3 aliran iaitu Epicureanism, Stoicism dan sistem etika Kristian. Kita pergi satu persatu. Aliran yang pertama ialah Epicureanism. Epicureanism ini ditubuhkan oleh Epicurus di Athens. Falsafah ini mengamalkan konsep hedonism. Hedonism ini percaya bahawa kenikmatan dan kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Mereka menganggap bahawa keseronokan adalah matlamat utama untuk dikecapi. Mereka mengeluarkan teori ideologi dua dimensi, iaitu teori yang membenarkan seseorang itu menikmati kelazatan dan teori yang membolehkan seseorang itu menolak penderitaan. Baiklah, seterusnya kita ada Stoicism. Stoicism ditubuhkan oleh Zeno.
Aliran ini mendakwa kebaikan dan keburukan adalah terletak kepada penilaian seseorang individu. Mereka percaya bahawa kebaikan berada dalam kehendak seseorang. Dengan kata lain, mereka percaya jika seseorang itu sememangnya hendak melakukan kebaikan, tiada faktor luar yang akan dapat menghalangnya. Akhir sekali, kita ada sistem etika Kristian. Sistem etika Kristian ini adalah satu kepercayaan bahawa Tuhan telah menetapkan kepada manusia suatu garis panduan dalam bertingkah laku. Etika diorang berasaskan kepercayaan agama Kristian seperti pedoman-pedoman moral oleh Jesus Christ ataupun ajaran The Decalogue seperti Ten Commandment. Baiklah, kita dah tengok kedua-dua bahagian Greek dan Rom. Sekarang kita tengok dan bandingkan nilai etika yang ada pada kedua zaman itu. Mula-mula sekali kita tengok Greek. Antara nilai yang dipegang pada zaman Greek ialah mereka berpegang pada hidup asas konsep arete yang bermaksud virtue, iaitu kebaikan atau budiman. Seterusnya, falsafah diorang membincangkan tentang interaksi manusia dengan alam yang secara tak langsung menyentuh sifat budiman seorang insan. Selain itu, dalam kisah rakyat diorang diperkenalkan konsep time, iaitu honor atau kehormatan. Ahli falsafah diorang juga menekankan kepentingan nilai-nilai murni yang membentuk kepribadian seseorang. Diorang berpandangan yang pribadi budiman adalah faktor yang besar dalam menghasilkan masyarakat yang aman dan memajukan negara. Sekarang kita tengok tamadun Rom. Tamadun Rom merupakan asas kepada tamadun barat pada hari ini. Masyarakatnya memahami dua perspektif etika, iaitu etika pribadi dan etika awam. Untuk diterima masyarakat dan berjaya pada zaman itu, seseorang itu dikehendaki mempunyai 3 ciri-ciri integriti pribadi. Salah satunya ialah dignitas, iaitu kehormatan diri, veritas, iaitu kejujuran, dan akhir sekali clementia, iaitu mengasihani. Tetapi, jika berada dalam masyarakat atau mahu memimpin masyarakat tersebut, seseorang itu perlu memenuhi etika awam. Antara etika awam yang diingini masyarakat ialah equita, kesaksamaan, justitia, keadilan, libertas, keadilan, dan akhir sekali nobilitas, budiman. Okey, selepas dah belajar semua tu, last sekali kita tengok penghayatan nilai. Daripada apa yang kita belajar hari ini, kita boleh tengok yang bahawa terdapat persamaan nilai etika dalam tamadun Asia. Lepas tu kedua, nilai etika perlu dihayati semua bagi mencapai keharmonian dan kesejahteraan. Yang ketiga, memahami nilai etika pelbagai tamadun membolehkan kita untuk menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Dan akhir sekali, tamadun yang mementingkan pembangunan seimbang antara aspek kebendaan dan bukan kebendaan wajar dijadikan panduan. Okey, terima kasih.